Okay, pernah tak korang, kalau korang pernah naik flight lah, kalau korang pernah naik kapal terbang, and bila kapal terbang tu landing je, the moment juruterbang tu cakap dah sampai, dah parking, semua bangun. Bangun babe, bangun, nak ambil beg masing-masing, lepas tu berdiri. Sampailah berdiri sampai tunggu pintu tu buka. Pernah tak? Jangan tipu, mesti pernah kan? Aku tak tahu kenapa masih lagi ada orang buat macam tu. Kenapa tak duduk je dulu? Kenapa tak relax dulu? Pintu tak buka pun lagi. Kalau dia bangun pun, mungkinnya dia boleh keluar lah dulu pun. Kalau yang duduk tepi tu dia bangun, dia pergi buka ambil beg tu, make sense lagi lah. Tapi yang dekat seat tengah-tengah ni, dia bangun without doing anything. Yang tu tak boleh brain tu. Ni macam what kind of ni yang aku nak ambil topik hari ni. It's about mentality. How, macam mana ada beberapa banyaknya mentality dalam manusia kalangan kita ni. So dia ada mentality berbeza, mindset berbeza. So that's why lah kalau korang pergi macam, sometimes bila kita ada mentality berbeza ni, kita ada questions yang kita tak dapat jawab, sebab we are not in their mentality. Contoh lah macam kita dah biasa duduk dekat negara Malaysia yang kalau makanan tu kena bersih. Tapi cuba kalau pergi negara luar, contoh macam, sorry lah, macam India contohnya, sebab video makanan India ni, street food India banyak keluar dekat aku punya read, tak tahu kenapa. And how diorang ignorance tentang hygienic. So aku tak blame diorang, maybe that is their culture, they okay with that. Tapi that's how different mentality can actually understand each other. So contohnya macam, kalau kata diorang datang negara kita pun, tengok kita handle toilet macam mana, dia pun tak faham kenapa nak bersih-bersih sangat. Relax lah kan, mesti dia fikir macam tu kan. So itu yang dia kata mentality lain tu. Tapi macam mana kita nak ubah mentality ni? Senang ke? Now the thing is macam ni, mentality ni is something yang macam diterapkan sebagai culture ataupun kebiasaan, normality orang tu. So aku tak nak pergi negara yang luar-luar compare dengan Malaysia lah. Let's say kita cakap pasal keluarga lah, dalam negara kita sendiri, perbezaan keluarga. Kenapa macam ada keluarga tu yang dia punya anak-anak dia semua orang successful in terms of sekolah pandai, result bagus, dapat kerja baik-baik kan. Tapi macam ada family tu, dia mungkin dalam 5 orang ataupun 5-6 orang anak-anak dia, ada seorang je yang berjaya. Yang 4 orang lagi tu masih lagi follow the kebiasaan dia. So kenapa ada macam tu? And then kalau kita check lah ini majority lah, mostly lah bukan aku nak kata semua pun macam ni. Orang yang berjaya tu, yang anak-anak berjaya tu, cuba korang tengok balik dia punya susul galur dia, dia punya keturunan dia. Mesti selalunya kalau anak-anak ni berjaya, mak ayah dia mestilah orang yang berjaya, orang-orang yang result bagus apa semua. And then pergi lagi atas lagi, datuk nenek dia mesti orang-orang yang berjaya juga. So dia kalau that kind of mentality, dia dapat mentality tu, dia turunkan. And this is what kita panggil mentality yang matured, mentality yang katakan boleh pergi jauh, yang jauh ke depan. Tapi masih ada lagi, kalau katakanlah orang yang mungkin dalam keluarga dia seorang je berjaya. Saya tengok keluarga dia mesti yang jenis yang tak berapa berkemampuan, ataupun yang hidup marhain lah orang kata. And then dia punya datuk nenek pun mungkin daripada keluarga yang susah, daripada pekerja yang nelayan ataupun penduri getah ke, yang katanya bukan mewah lah. The thing is, bila bukan mewah ni, bukan nak kata bila tak mewah tak boleh jadi pandai, tak boleh jadi berjaya. It's all about facilities. They are not getting the same facilities as per the people yang bernasib baik ni. So it actually memang boleh, bukan alasan lah nak kata, nanti kan aku cakap jadi kan orang kata alasan sebab tak berjaya, sebab keluarga susah. Tak boleh macam tu. Jadi kalau nak berjaya tu 1001 alasan tu memang boleh cipta je kalau tak nak berjaya. Tapi kalau nak berjaya tu, dia kena struggle lebih sikit. That's dia punya challenge. So orang susah
dia kena struggle untuk berjaya. Orang senang, dia kena struggle untuk tidak spoil. Nampak tak? Kita ada dua perbezaan mentaliti yang masing-masing kena ambil tahu. So kalau tengok dekat apa nama ni, untuk ubah mentaliti ni memang ambil masa lah. So that's why macam katakanlah, tadi tu pasal kejayaan lah. Ni benda-benda simple lah. Sampah contohnya. Sampah. Kenapa masih lagi ada orang yang buang sampah dekat jalan raya, ataupun tinggalkan makanan dekat atas meja masa dekat kedai makan? Kalau dekat laut tu lagilah, tak payah kata apalah. Memang dia rasa macam laut tu tempat pembuangan sampah. Kenapa masih ada mentaliti macam tu? Sebab dia tak ada that ikutan. Dia follow dia punya orang atas dia, which is mak ayah dia, atau abang kakak dia, atau pakcik-makcik dia, datuk nenek dia. Dia nampak macam tu, dia ikut until you dapat keturunan seorang je anak yang makin ada kesedaran. Cukuplah seorang je, seorang yang nak kesedaran. And then dia start tak nak buang sampah di atas jalan raya. And then dia berkahwin, dia ada anak dia ikut dia. Then anak dia ada cucu pula. Cucu je lagi ekstrim lagi ikut dia. So that's where mentality akan berubah. Bila ada seorang je yang buat perubahan, and then dia consistently disiplin follow that perubahan tu, InsyaAllah memang susul galur dia tu, susul keturunan dia tu akan ada perubahan mentality ke arah yang jauh ke depan. Ini tak kisahlah, sama lah juga macam katakanlah mentality orang pergi belajar sekolah kena masuk tuition. Tapi kalau mentality orang yang tak kisah, dia tak nak masuk tuition ataupun mengaji, nak kejar utamakan apa nama ni, hafaz Quran semua tu. So kalau mentality orang yang tak ada benda tu, dia tak ambil pot lah. Dia just masih lagi dengan benda-benda lama dia. Cakap pasal benda-benda lama, sama juga macam mentality orang lama kan. Contohlah lagu lah. Okay, kenapa korang pernah dengar tak orang-orang lama duk kata, dia kata macam, okay, lagu-lagu sekarang ni tak best, lagu tak macam dulu. Lagu-lagu irama tradisional dulu lagi banyak, lagi lembut bunyi dia, lagi sedap lirik dia. Sebab apa jadi macam tu? Sedangkan muzik tu bebas, muzik tu luas, dia punya kreativiti dia. Dan kenapa dia kata macam tu? Sebab zaman dulu access to music sangat tak bebas. Bukan tak bebas lah, is limited. Limited, the word is limited, terhad. Sebab lagu-lagu hanya boleh dimainkan dekat dalam radio, ataupun kalau canggih sikit Walkman lah, pakai kaset tu, atau canggih sikit lagi lah Discman lah, pakai CD kan. Dan semua tu require apa? Dia require duit. So meaning orang yang boleh dengar lagu macam tu, orang yang ada pilihan, orang yang ada choice untuk dengar lagu adalah pada orang yang dah bekerja. So bila dia dah bekerja, maknanya dia dah berumur. Dan masa tu dia dengar, contohlah tahun 60-an, tahun 70-an, dengar lagu melalui radio kaset. And then orang yang budak-budak ni, dia tak ada pilihan. Dia terpaksa tumpang dengar lagu yang orang-orang kat dalam rumah dia dengar. So bila dia dah besar nanti, dia dah mampu beli device dia sendiri, dia akan continue dengan lagu yang sama. Sebab genre lagu tu dah melekat dalam kepala dia. That's why it keep continue until dunia ni pecah rekod yang muzik ni bukan lagi terhad, is actually easily accessible. YouTube pun boleh dengar lagu. Apa lagi? Dekat social media pun boleh dengar lagu. Budak-budak umur 5-6 tahun dah boleh pilih lagu apa dia nak dengar sendiri, kan? So kat situ yang nampak muzik dah bukan lagi terhad. Meanings everyone's at every generasi, semua peringkat umur pun diorang ada pilihan untuk pilih lagu yang diorang nak dengar. Dan bila diorang besar nanti pun dia tahu lagu apa yang dia nak dengar. So dia dah tak terhad. So kat situlah generasi lama dia mungkin tak dapat nak faham ni, tak dapat nak adapt. Sebab dia memang ikut pilihan dia yang masa tu lah. Sebab masa tu terhad pilihan dia. So bila kata macam mana nak ubah mindset ni, ubah mentality kan, memang something yang ambil masa. Okay, dia memang ambil masa. So kalau
Janganlah macam gila kita tengok kejayaan family yang successful kan, macam mana dia berjaya. Tapi dia berjaya macam tu sebab tengok dia punya mentality dia dah memang jauh ke depan. Tapi kalau kita tengok diri kita ni yang mentality jauh ke belakang, tapi kalau ada seorang lah dalam keluarga kita, ataupun ada satu benda lah yang dalam diri kita yang kita dah ubah, itu pun dah cukup tahniah lah pada diri sendiri dan keluarga. Itu pun dah cukup. Kita maknanya kita dah ada niat untuk kita melangkah ke depan. Ini mentality ni sama lah juga macam mana kita, bukan setakat kejayaan ke apa, dia termasuklah macam mana kita berbahasa, kita beradab dengan orang, macam mana penggunaan kata-kata kita bila berbual, lawak-lawak kita. Kalau tengok contoh dulu kan, lawak-lawak dulu memang memang kejam weh. Main apa nama ni, buat kelakar nama bapa orang, bahasa-bahasa kasar, mencarut. Itu memang kira lawak zaman dulu lah. Okay. Tapi zaman dulu tu tak makna zaman dulu tu tak ada orang yang tak buat macam tu. Memang ada. Itu jenis orang yang mentality dah jauh ke depan. Tapi majority waktu tu adalah mentality yang masih lagi dekat situ. Okay. Tapi bertahun-tahun diorang ni akan mula sedar. Dia akan mula sedar yang kata, alamak, teruknya aku punya joke dulu, teruknya lawak aku pakai dulu. Tak patut aku kata dia gemuk, tak patut aku kata dia ni terlalu kurus, tak patut aku kata dia ni apalah, sampai sekarang tak ada anak, tak kahwin-kahwin lagi. Mungkin dulu benda tu jokes tau, tapi sekarang dah tak dah. Korang boleh anggap tu macam, korang boleh kena benda tu sebagai tindakan sexual harassment, abusive, cyber, apa nama ni, cyber bully. Dia boleh impact mindset. Sebab kalau orang dulu dia just terima tu sebagai jokes, then habis. Tapi bila orang sekarang dia dah tahu benda tu adalah satu kesalahan, dia akan rasa benda tu macam impact something, kalau nak panggil apa, bad energy lah, energy yang tak baik lah kat dalam aura kita ni. So dia asyik duk mikir pasal tu. Dia rasa diri dia tak guna, tak bagus, tak cukup bagus untuk orang, kan. Next, apa nak kena buat? Contohi orang yang berjaya, tapi tak perlu nak, orang kata apa, perubahan drastik ataupun nak lompat terus sampai ke level dia orang. Tak perlu. Sebab kita kena ukur dulu tahap diri kita ni, tahap keluarga kita, tahap komuniti kita ni kat mana. Slowly we improve what we did wrong. Slowly we improve what we did wrong. So kalau macam katakanlah dulu kita selalu kita malas, kita kena rajin. Kita selalu cakap kasar, kita cakap baik-baik. Kita selalu kutuk orang, kita kurangkan kutuk orang. Kita buat jokes yang very sensitif, kita tukar jadi jokes yang tak sensitif, kan. Kadang-kadang aku pun ada juga buat macam tu, perasan. Macam aku suka buat posting yang orang panggil jokes tau, yang mengusik orang semua tu. Tapi sometimes bila aku dah post tu, bukan sometimes lah, banyak kali lah sebenarnya, bila aku post tu kan, aku rasa macam, ya Allah, apa yang aku post ni, ini memang orang kecil hati ni. Dan aku padam balik. Tapi that's the damage that I did lah. Orang dah start baca dah pun, orang dah start kecil hati dah pun. So what else to do? Just say sorry je lah. Tapi kita buat benda dan kita tak sedar. Sebab niat kita lain. Niat kita nak buat jokes, faham. Tapi sekarang ni kita dah zaman dunia yang mentality bercampur-campur. Kita ada banyak orang manusia, kita ada banyak pemikiran, kita ada banyak perangai. So kita tak boleh nak anggap semua orang sama macam kita. Semua orang faham macam mana kita buat. So kadang-kadang that's how kita kena adapt dengan various of mindset and mentality ni. Okay. Sometimes let's say kita lah yang jadi mangsa kan. Let's say orang lain buat macam tu, tapi kita baca, kita dengar, kita rasa macam kecil hati lah dengar macam ni. Kadang kita kena tengok balik, that person tu apa dia punya kebiasaan common dia. Mungkin kalau memang macam tu lah lifestyle dia, kita try not to be kecil hati sangat lah. Kita just berdoa dan mungkin try to bagi hint sikit-sikit untuk dia sedar yang itu salah, yang itu tak betul, kan. Dia contoh kan, contoh macam kata-kata ataupun communication yang tak bagus lah, macam contohnya macam let's say
kau pergi bercuti lah katakan, ataupun kau pergi datang kat kampung aku, ke Maman, lepas tu kau makan keropok leko kan. Kau pergi makan keropok leko, lepas tu kau pun post dekat ni, ataupun kau bagi tahu aku, okay, aku makan kat keropok leko kedai ABC ni. Lepas tu aku pun cakap, lah asal makan kat situ, itu tak best tu. Salah, kau salah, kau patut makan kat kedai yang sana tu, yang kat ujung. Apa lah, situ memang tak best. Now, apa perasaan orang yang dengar tu? Dia akan rasa macam nak reply, nak respon apa Takkan nak kata macam, ya aku bodoh, aku salah. So tapi kalau katakanlah kita tukar ayat tu macam, oh kau makan kat kedai ABC tu, okay tak apa, next time kalau kau betul-betul keropok leko, kau pergi kat kedai sebelah dia, kau try situ pula. Nampak tak perbezaan ayat dia tu? Dia kita try harmoni kan. Kita try, dia boleh je, dia masih lagi tak formal, dia masih lagi santai, tapi dia sedap didengar. Jawapan tu sedap didengar. And then orang pun tak sakit hati, kita pun tak adalah bunyi macam keras sangat. So why don't do macam tu? Why don't do that? Why kenapa kita tak buat macam tu? Kenapa tak buat macam tu? Sebab kita tak ada kesedaran. Kita rasa benda tu okey. Kita rasa betul benda okey sebab kita dah biasa cakap macam tu, which is tak salah. Tapi the moment kita rasa benda tu kita sedar dia salah, just take the opportunity untuk bertukar. Kadang-kadang memang kesalahan tu memang kita akan selalu buat sebab dah kebiasaan kita. Contohlah macam bawa kereta lah, drive kereta kan, tali pinggang. Berapa ramai lagi orang yang masih lagi tak pakai tali pinggang. Okay, so itu adalah contoh mentaliti kebiasaan orang tak pakai tali pinggang. Dia pakai tali pinggang bila nampak roadblock. Okay, orang yang ada mentaliti bagus sikit, dia akan pakai tali pinggang. Sebab apa? Sebab dia tak nak cedera masa aksiden. Dia tak nak, dia nak siap sedia. Tapi orang yang ada mentaliti yang lagi ke depan lagi, dia nak pakai tali pinggang sebab apa? Pertama, nak elak cedera. Kedua, dia nak pastikan bila jadi apa-apa, dia boleh claim insurans ataupun takaful dia. Nampak tak? Perbezaan tiga mentaliti ni. Mentaliti yang tak nak pakai tali pinggang, tak penting. Mentaliti pakai tali pinggang untuk elak cedera. Mentaliti pakai tali pinggang untuk nak elak cedera dan claim takaful insurance. Nah, kat mana kita sekarang ni? Cuba cermin diri sendiri, tanya diri sendiri, kat mana korang sekarang ni? Kalau korang sampai dekat nombor 3 ni, which is korang memang terbaik lah. Tapi kalau korang masih lagi kat belakang ni, masih ada masa untuk pujuk diri sendiri, pujuk ahli keluarga, pujuk kawan-kawan, try to influence ke depan. So benda ni boleh apply kat mana-mana je. Boleh apply dekat kedai makan, boleh apply masa nak belajar, masa dekat apa tu, masa kerja ke apa ke. So that's the choice. So aku dah cakap berapa lama. Okay, untuk pengetahuan korang, aku first time buat podcast macam ni. Aku tak tahu aku akan buat ni selalu ke tak, tapi selalu aku cerita benda macam ni dekat Twitter. Tapi Twitter tu pendek sangat. So bila aku tengok ada konten orang buat podcast macam ni, aku rasa ni tempat yang bagus untuk aku cerita benda macam ni. Kalau nak buat vlog tu ambil masa. Aku rasa ni antara konten yang paling senang nak buat kot. Aku just letak kamera macam ni. Kebetulan lah aku dekat bilik hotel ni, ada kerja sikit, then aku terus post je. Tak payah edit kuasa video ni kan. Kalau vlog tu memang time consuming. Nak kena cari lagu, nak cari apa. Okay, so kalau ada topik lagi, aku akan buat lagi lah topik macam ni. Alright, thank you for watching. Bye.